Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dulu 10816 daripada Fakulti Pengurusan Pertahanan Keselamatan Islam akan membentangkan ataupun mengupas isu yakni konsep wahyu dalam Islam. Sebelum itu, agama Islam telah berkembang dengan luas ke seantero dunia. Mereka menjadikan dua sumber yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dalam menjalani kehidupan seharian. Namun, mutakhir ini ramai orang khususnya umat Islam yang tidak mengetahui sejarah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersusah payah dalam menyebarkan agama Islam melalui wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara berperingkat. Sungguh dengan itu, marilah kita sama-sama mendalami video ini yang akan menerangkan tentang konsep Al-Quran ataupun konsep wahyu di dalam Islam. Definisi wahyu Al-Quran. Wahyu telah dinyatakan sebagai sesuatu pengkhabaran yang diberikan kepada seseorang melalui banyak cara, sama ada cepat atau lambat. Ia juga merupakan satu informasi yang boleh diperolehi secara tersembunyi dan ditujukan kepada seseorang tanpa pengetahuan orang lain. Namun demikian, wahyu tidak boleh ditunjukkan kepada manusia biasa. Manakala kebiasaannya, wahyu diberikan kepada orang yang khas seperti para Nabi seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Muhammad Abdul dalam Risalah At-Tauhid menyatakan bahawa wahyu adalah pengetahuan bahawa seseorang dalam dirinya yakin sama ada melalui perantaraan atau tidak bahawa pengetahuan itu daripada Allah. Yang pertama, muncul di telinganya melalui suara atau bahkan tanpa suara. Manakala menurut Asbi Al-Shaddiq telah mendefinisikan wahyu adalah ucapan yang diterima, yang membentuk dan menulis percakapan dalam hati. Hikmah dilimpahkan oleh Allah SWT ke dalam fikiran para Nabi dan Rasul dikenali sebagai wahyu. Oleh itu, metafora atau imej terukir dan Nabi mendengar ucapan yang menggunakan metafora tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naif Ajmal bin Muhammad Ziri 2210815. Hari ini akan menerangkan tentang konsep wahyu dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita semua wajib beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan wahyu kepada rasul-rasulnya. Sebelum kita pergi jauh, wajarlah kita mengenal pasti makna wahyu itu sendiri, kerana pada masa kini ramai yang keliru berkenaan wahyu. Apakah itu wahyu dan ilham? Wahyu dan ilham merupakan dua perkara yang berbeza. Menurut seorang sarjana Islam iaitu Rashid Rida pada tahun 2005, wahyu ialah pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui oleh pihak lain dan cepat secara khas kepada yang dituju. Seterusnya, definisi syariah mengatakan bahawa wahyu itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan khusus kepada para nabinya. Wahyu telah ditarifkan sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya berkenaan risalah ilahi yang berupa syariat dan berita-berita lain yang tersembunyi yang tidak biasa dialami oleh manusia biasa. Menurut Al-Ashfahani, wahyu adalah ilmu Rabbani yang mempunyai spesifikasi dan adalah qai, iaitu pasti. Selain itu, Abu Hamid Al-Ghazali menegaskan bahawa wahyu adalah sumber yang tidak boleh dihasilkan oleh akal manusia itu sendiri. Maksudnya, seorang Nabi pun tidak mempunyai tempat penciptaan wahyu kerana ianya hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus kepada Nabi-Nabi je. Jadi maksudnya, wahyu ni memang tak boleh diciptakan, yang ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahawa wahyu merupakan sebuah hakikat dan kebenaran. Perkara ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, iaitu di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Maksudnya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, iaitu Malaikat Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Sadaqallahul azim. Okey, seterusnya, seorang tokoh pemikir Islam dan pengasas gerakan modernisme iaitu Muhammad Abduh mendefinisikan wahyu di dalam risalah At-Tauhid adalah pengetahuan yang didapati oleh seseorang dari dalam dirinya dengan disertai keyakinan bahawa pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan ataupun tidak. Berkenaan wahyu yang disampaikan bukan melalui perantaraan, ia bukanlah sebuah gerati yang dimiliki oleh orang biasa, tapi merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh individu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini seperti yang dialami oleh ibu kepada Nabi Musa yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Qasyah ayat 7 yang bermaksud, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke dalam sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Kali ini kita akan pergi kepada ilham. Ilham ini bukanlah sahaja diberikan kepada manusia, tapi ia turut diberikan kepada binatang atau serangga. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nahl ayat 68 yang bermaksud, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Selain para malaikat, nabi dan orang-orang tertentu serta haiwan turut menerima wahyu ialah langit dan bumi. Perkara ini telah disebutkan di dalam surah Al-Fusilat ayat 12 berkenaan langit menerima wahyu, iaitu artinya lalu diciptakan 7 langit dalam dua masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan binatang-binatang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang memperkasa lagi maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2210 821 pegawai kadet Muhammad Amirul bin Muhammad Nazri. Pada hari ini saya ingin menentangkan tentang kekeliruan yang terdapat pada wahyu yang mengelirukan masyarakat Islam. Okay. Kita ambil poin pertama. Kekeliruan pertama ialah malaikat adalah mukallaf. Okay. Mukallaf ni, malaikat adalah akan dibalas. Adakah malaikat akan dibalas jika berbuat jahat, dengan dibalas dengan akan masuk ke dalam api neraka, dan mendapat ganjaran apabila berbuat baik, dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Okey, dalam ketiduran ini saya ingin membentangkan ketiduran ini. Saya ingin menjawab ketiduran ini. Okey, di dalam Al-Quran sudah jelas dengan berkenaan malaikat dan menafikan bahawa malaikat itu mempunyai kebolehan yang boleh ingkar pada perintah Allah. Okay, malaikat ni tidak membesar seperti manusia dan tidak mempunyai tidak terikat dengan syariat yang seperti manusia dan jin. Okay, antara dalil yang untuk jawab kekeliruan ini, ulama pun bersepakat daripada ayat At-Tahrim ayat 6, iaitu yang bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan lagi keras, yang tidak berhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Okey, sebagai daripada ayat ini menerangkan tentang peliharalah dirimu. Okey, betul. Ayat ini menekankan tentang malaikat hanya menjaga neraka, bukan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk malaikat yang menunjukkan bahawa malaikat yang tidak mendahaka kepada Allah SWT dalam keadaan apa sekalipun. Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga neraka dan malaikat ini tidak mengingkari arahan tersebut. Maka kat sini tidaklah malaikat itu akan berbuat jahat dan masukkan dalam neraka yang berbuat baik, masukkan dalam syurga. Malaikat yang hanya akan mengikut perintah Allah sahaja.